Terima kasih. Terima kasih Harimau Malaya. Mario Kunalan hantar ke tengah dan peluang cantik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Aku Zikro Safwan and welcome back to my channel. Pada hari ini, aku sekali lagi akan tampil ke hadapan pada anda semua, pada hampa semua, untuk kita punya segmen 3R, iaitu Rate, React dan juga Review. Perlawanan yang aku review ini adalah satu perlawanan tumpuan yang membabitkan dua pasukan daripada Asia Tenggara, iaitu Vietnam dan juga Malaysia. Keputusannya kita dah tahu, Malaysia tewas 1-2 kepada pasukan Vietnam. Untuk perjalanan cerita tentang game, segala macam penalti dan kontroversi, aku akan cerita sekejap lagi. Tak apa, tersimpan Zat. Hampa nak maki, hampa nak marah, hampa nak kutuk, hampa tunggu Zat. Okay, kita akan mulakan dengan rating dulu. Farizal Marlias yang menjadi penjaga gawang, penjaga gol untuk pasukan Malaysia pada malam ini. Apa yang aku boleh nampak, Farizal kali ini jarang sekali diuji. Cuma ada certain save yang dibuat untuk menindakkan apa-apa percubaan yang datang daripada Vietnam. So rating aku berikan pada beliau untuk malam ini adalah 6.0. Seterusnya kita ada Matthew Davis menjalankan tugas yang sangat baik bagi aku untuk perlawanan kali ini. Dia banyak naik ke atas dengan tindakan overlap dia. So aku berikan rating untuk Matt Davis 6.5. Aidil Zafwan Abdul Razak selaku kapten pada malam ini berjaya untuk memimpin perlawanan dengan baik, di mana kita tengok barisan pertahanan kita agak disiplin ketika sedang bertahan, macam mana dia punya command daripada bawah untuk dia lead game ni. So rating untuk aku bagi kepada Aidil 6.0. Seterusnya kita ada Dion Johan Kuls. Dion Kuls masih lagi bermain, bukan bagi aku dia punya actual position. Bagi aku betul lah dia lagi suitable untuk letak dekat right back, tapi kita tahu mungkin coach Tan Cheng Ho ada ramuan, ada resipi yang tersendiri kenapa dia letakkan di bahagian tu. Jadi permainan overall untuk Dion Kuls malam ni aku berikan rating 6.0. Seterusnya kita ada Corbin Ong. Pemain yang sangat committed dalam melaksana serangan dan juga pemain yang cepat turun untuk bertahan. So far dia punya overlap pun ada, gameplay pun okey, dia banyak support kat atas. So rating untuk aku berikan pada Corbin Ong adalah 6.5. Seterusnya kita ada Syamir Kuti Aba yang membarisi tengah kita. Syamir Kuti pemain yang menjadi defensive midfielder ataupun holding midfielder dekat bawah tu. Bagi aku so far permainan dia pada malam ini, seperti yang aku katakan, kita tak boleh nak letak too much expectation dekat pemain yang bukan ditugaskan untuk merencana serangan. Hampa kena faham tu. Sebab tu aku faham dia menerima pelbagai kritikan. Bagi aku dia adalah pemain yang akan ada dekat bawah untuk stop attack yang datang daripada Vietnam. Kita tahu macam mana satu orang kata permainan pantas yang dilakukan oleh Vietnam. Syamir Kuti adalah orang yang datang untuk block ataupun untuk stop apa pergerakan yang datang tu. Jadi untuk Syamir Kuti Aba aku berikan 5.5. Seterusnya kita ada Brandon Gunn yang kalau nak ikutkan menggantikan tempat Diri Don ke pada hari tu. Okey, cerita pasal Brandon Gunn hari ni, dia memainkan satu peranan yang luar biasa. Box to box, player ni kita rindukan aksi daripada seorang midfielder yang macam ni, kreatif ketika merancang serangan. Apa lagi aku nak cakap tentang Brandon? Aku dah nampak ini permainan dia. Cuma mungkin malam ni segala-galanya tak memihak kepada kita. Tapi tak apa, rating aku berikan untuk Brandon Gunn 6.5. Seterusnya kita ada Syafiq Ahmad dengan semangat juangnya yang tinggi, persembahan yang dipamerkan cukup superb. Aku cukup puas hati dengan apa yang beliau bawa pada hari ini. Kita tengok macam mana dia keep pressure untuk menang bola. Apa lagi aku nak cakap, dalam merencana serangan dia di antara orang yang sangat berfungsi, melakukan hantaran di setiap sudut. Ada juga ball recovery yang dilakukan oleh beliau sendiri. Jadi aku berikan Syafiq Ahmad 7.0. Seterusnya kita ada Safawi Rashid. Aku boleh cakap hilang waktu game malam ni. Cerita tentang Safawi Rashid ni, aku still tak sure dia ni tak dapat apa-apa waktu baru balik internship daripada Portugal. Tapi kita tak nak kritik. Sebab apa? Safawi Rashid ni seperti mana yang Tengku Mahkota Johor katakan, dia adalah big match punya player, big game punya player. So dia akan datangkan impak-impak positif
luar biasa itu untuk perlawanan besar. Cuma malam ni dia sedikit tenggelam. Cuma satu benda yang aku puji adalah melalui set piece beliau daripada free kick tu, tapi berjaya ditepis keluar oleh penjaga gawang Vietnam. Jadi Safawi Rashid aku berikan rating 6.0. Geli boy ni lagi teruk pada tadi. Nak ceritakan kalau Safawi aku kata macam tu, hak ni apa nak kata, kurang minit permainan. Aku tak tahu nak describe macam mana. Hampa pun tahu dia main macam mana kan. So Muhammad Sumareh, rating untuk beliau 5.0. Okay, cakap tentang rate dah sudah. Kita nak react untuk perlawanan ni. Apa yang telah diturunkan oleh Coach Tan Cheng Ho pada game malam ni sesuatu yang luar biasa. Bagi aku, kita nampak macam mana energetiknya player kita bermain dengan sepenuh jiwa. Permainan pada separuh masa pertama yang dipamerkan oleh Malaysia pada 3 ini tak sama macam mana kita lawan UAE hari tu. Hari tu kita nampak player lebih bersahaja, tak ada high pressing untuk ligan bola, untuk win the ball balik. Ball recovery pun tak berapa nak ada sangat. Tapi malam ni cukup berbeza, cukup plain punya gameplay Even gol yang kita bolos tu pun mungkin tak apalah, terlepas pandang, tak nak buat macam mana kan. Sebab kita tahu attacking structure Vietnam ni bukan biasa-biasa. Dia memang sentiasa cepat untuk hidu peluang yang ada dan sudahkan dengan apa cara sekalipun. Cuma kalau hampa perasan malam ini, berapa banyak sangat shot on target yang datang dari Vietnam? Tak banyak pun, tak tahu mana pun. Sebab tu aku cakap Farizal Madlias lebih relax pada game kali ni. Okey, itu adalah cerita separuh masa pertama. Separuh masa kedua, alhamdulillah kita berjaya untuk menyamakan kedudukan kembali hasil jaringan. Zulhelmi di Paula menerusi sepakan penalti. Sepakan ini bagi aku menjadi satu penyuntik motivasi, penyuntik semangat untuk dia terus bangkit, buktikan apa yang dia boleh. Untuk game malam ni dia berjaya untuk jadikan gol. Tahniah untuk Zulhelmi di Paula. Cuma untuk overall game untuk malam ni, aku still tak puas hati dengan cara permainan dia. Okey, ini adalah saat yang dinantikan. Apa yang aku nak cakap tentang gol kedua Vietnam menerusi Q Nge Hap, macam mana tahu nak sebut nama dia. Penalti pada minit ke-82 adalah satu penalti kontroversi yang mengundang kemarahan seluruh rakyat Malaysia pada malam ini. Apa yang kita nampak daripada side, daripada televisyen, tiada sentuhan daripada Brandon Gan. Tapi kita tak tahu apa yang Ryuji Sato nampak. Mungkin dia lagi nampak. Bagi aku macam, aku ada nampak lah juga ada seorang brother aku ni kat WhatsApp, dia ada forward juga satu video yang mana kalau daripada satu sudut yang lain kita nampak macam Brandon Gan betul-betul pijak player tu. Tapi dari sudut angle yang kita nampak tak ada touch. Aku tak tahu itu adalah betul straight penalty ataupun satu simulasi. Cumanya apa yang aku boleh cakap mengenai Ryuji Sato, seorang pengadil daripada Jepun yang boleh dikatakan profesional kerana ada badge FIFA lah dekat baju dia. Dia telah mengendalikan perlawanan dengan, bagi aku, dia ada buat banyak unfair decision lah untuk kedua-dua tim sekali. Aku malah nak kata dia bias, tapi untuk performance dia malam ni aku tak berapa nak puas hati. Tapi tak apa, itu adalah sedikit sebanyak mengenai perlawanan di antara Malaysia dan Vietnam. Tumpuan yang aku berikan adalah ketika mana Nazmi Faiz Mansur dan juga Arif Aiman dimasukkan. Masuknya dua orang player ini mendatangkan lagi impak yang lebih positif. Kalau tadi di bahagian kanan dan kiri kita mati, kemasukan orang-orang macam ni, even Akhir Rashid sendiri, kita nampak ada satu ball transition, kita nampak ada satu corak permainan yang berbeza, serangan daripada kiri dan kanan. Takkan sepanjang perlawanan kita nak tertumpu pada Corbin Ong dan juga Matt Davis untuk melakukan serangan. Tapi kali ini Arif Aiman, Akhir Rashid, Nazmi Faiz yang berada di tengah telah melakukan satu tugas yang baik, mencorakkan permainan ini ke tahap yang lain. Itu je yang aku boleh cakap. Aku cukup puas hati dengan apa yang dipersembahkan oleh semua pemain yang telah aku nyatakan sebentar tadi. Jadi last aku nak ucapkan terima kasih Harimau Malaya. Terima kasih Coach Tan Cheng Ho. Anda telah memimpin pasukan ini dengan sangat baik. Jangan risau, peluang kita untuk ke Asia masih lagi terbuka dengan kita perlu menewaskan Thailand pada perlawanan akhir nanti. Jadi ayuh kita berikan sokongan, semangat, dukungan yang jitu pada pasukan. Jangan risau, last game ni percaya cakap aku, tobat weh, kita boleh menang. Kita boleh intai peluang untuk slot playoff dengan cara kita perlu menewaskan Thailand je. Tak susah pun, kita dah biasa buat dah. So, itu saja untuk aku review pada kali ini. Untuk
untuk aku react dan aku beri rating pada malam ni. Kalau hampa suka dengan video aku, hampa boleh like, boleh komen. Kalau hampa tak suka, hampa nak betulkan poin-poin aku ataupun hampa ada poin tambahan sendiri, hampa boleh komen kat bawah, and hampa boleh share dekat kawan-kawan hampa untuk kawan-kawan hampa tengok. Dan hampa juga boleh subscribe channel aku. InsyaAllah aku akan datangkan sedikit sebanyak info mengenai 3R yang akan datang kalau ada. Jadi itu sahaja daripada aku pada malam ini. Bermainlah dengan rasa bangga demi jata Malaysia di dada. Jangan gentar, kita lawan. Assalamualaikum. Ciao. Yeah, you know what it is. Everything we do it big. Yeah.